Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi memberi peluang kepada kita lah. Masih lagi membincangkan tentang Al-Quran, insyaAllah. Bahawasanya Al-Quran ni adalah satu pedoman, satu panduan hidup dalam kehidupan kita. Di mana kalaulah tidak ada benda untuk ditadabburi, kalaulah tidak ada Al-Quran, maka macam-macam benda lah yang kita akan tadabbur. Dan tadabbur kita kepada benda yang selain daripada Al-Quran itu manfaatnya ada. Kita tak kata manfaat dia tak ada langsung, tapi manfaatnya tidak banyak, bahkan mudaratnya lebih kepada mudarat. Jadi kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT memilih kita di kalangan ramai manusia ini, memilih kita dalam ramai-ramai ini menjadi umat yang dipilih oleh Allah SWT untuk memikul Al-Quran di atas pundak, di atas bahu kita sebagai amanah. Mana Allah SWT cerita dalam surah Fatir, mana Allah SWT kata wa awrasnal kitab ala allazina astafaina min ibadina dan thumma awrasnal kitab ala allazina astafaina min ibadina. Allah SWT kata kemudian kami mewariskan kitab ini, yakni Al-Quran, dengan menurunkan Al-Quran ini kepada mereka yang kami telah pilih. Daripada banyak-banyak orang, daripada banyak-banyak makhluk yang ada kat dunia ni, Allah SWT telah memilih kita sebagai orang yang terpilih, orang yang istimewa, golongan istimewa. Allazina astafaina min ibadina, orang yang kami telah pilih di kalangan hamba kami yang istimewa. So kita ni bukan orang yang bukan orang yang tiba-tiba dipilih secara random, tapi Allah SWT memang pilih kita. Yang mana yang satu nikmat sangat besar, Allah SWT telah menjadikan kita umat Al-Quran. Maka mulianya umat ini dengan Al-Quran. Jadi inilah tugas kita untuk mentadabburi. Afala yatadabbarul Quran.
Dan Allah SWT sendiri yang bertanya, adakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi mentadaburi Al-Quran adalah perintah Allah SWT. Jadi kalaulah kita ni tidak ada benda, kalaulah kita mentadaburi selain daripada Al-Quran, apa bezanya kita dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah SWT. Sedangkan Allah SWT telah turunkan Al-Quran sebagai sesuatu untuk ditadabburkan. Ada umat, ada golongan yang mereka ni tidak ada nikmat macam kita sebagai umat yang menerima Al-Quran. Mereka tak tahu nak tadabbur apa. Mereka tak tahu nak tadabbur apa. Jadi mereka buat apa? Mereka buat movie. Yang mana dengan movie tu mereka letakkan mesej-mesej, dan kita akui mesej-mesej yang mereka letakkan di dalam movie, dalam drama, dalam kartun, dalam anime, dalam K-drama, dalam lagu-lagu K-pop, lagu-lagu mereka kan. Ada mesej-mesej yang baik. Kita akui benda tu. Kita tak ada kata, oh benda-benda ni semua tak baik. Ada benda yang baik. Dan kita tak adalah kata haram secara total kan untuk kita melihat benda-benda tu kan. Tapi kalaulah kan, kita bukan melihat dalam keadaan konteks boleh atau tidak. Tapi kita melihat konteks patut ataupun tidak sebenarnya. Dan kalau ikut fatwa, dan kalau ikut fatwa, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa sudah tentu mereka mengeluarkan fatwa tidak ada masalah untuk melihat movie. Dan selama mana movie itu tidak ada unsur-unsur maksiat. Itu pun kadang-kadang orang yang menerima fatwa ini, mereka kadang-kadang memahami semua movie yang mereka lihat tidak ada unsur maksiat. Dan sebenarnya sangat susah sebenarnya di zaman ini untuk kita melihat ataupun menonton movie-movie, filem-filem, drama-drama yang 100% bersih daripada maksiat. So jadi daripada kita membuang masa untuk mentadaburi filem-filem, mentadaburi anime-anime, mentadaburi lagu-lagu K-pop, mentadaburi filem-filem Marvel, mentadaburi bola sepak dan sebagainya, baiklah kita mentadaburi Al-Quran. Sebab kalaulah kita tidak mentadaburi Quran, kita sebagai orang Islam, yang Allah sendiri turunkan Al-Quran kepada kita, dan Allah sendiri telah pilih kita. And Allah sendiri kata, Alallazi nastafaina min ibadina. Ya Allah kata kami telah mewariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami yang istimewa. Tapi dalam keadaan macam ni, kita memilih untuk mentadaburi benda lain. So kalaulah kita, yang Allah SWT kata, kita ni Allah Allazi nastafaina min ibadina pun mentadaburi yang lain. So siapa lagi nak tadabbur Al-Quran kalau kita tak tadabbur? Nak harap acung tadabbur Quran, nak harap Koma Mutu Raja Sami tadabbur Quran, memang tidaklah kan. So itulah saya nak mengajak semua orang Islam kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada tadabbur Quran, kembali kepada memahami Al-Quran, kembali kepada beramal dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai gadget kita dan bukan lagi telefon. Hari ini kita mendapat melihat ramai orang sibuk dengan telefon, 24 jam dengan telefon kan. Jadi hari ini kita nak ubah trend. Kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai gadget kita. Lebih-lebih lagi kita dah nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan. So kita harap bulan Ramadan kita ini lebih diberkati disebabkan kita sibuk dengan Al-Quran. Rugilah satu orang itu, Ramadan demi Ramadan telah berlalu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah SWT. Pahala dia, amal kebaikan dia tak bertambah pun di sisi Allah SWT. Rugilah. Rugilah satu orang itu yang mana Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi dia masih lagi jauh daripada Al-Quran. Rugilah
alangkah rugi, alangkah celaka. Dan satu orang itu, Ramadan demi Ramadan telah berlalu, tapi dia masih lagi jauh daripada Al-Quran dan Al-Quran melaknat dia. Jadi sama-sama kita muhasabah lah kan. Jadi saya nak mengajak semua kita sama-sama muhasabah. Sebelum kita start tadabbur ni, kita muhasabah diri kita balik, betulkan niat balik. Dan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mentadabburi Al-Quran. Sebab kalau tidak kita mentadabbur Quran, siapa lagi nak tadabbur? Kalau kita yang tak mengajak orang-orang lain, manusia-manusia yang ada di hadapan kita ni, di sekeliling kita, kepada Al-Quran, siapa lagi nak mengajak mereka kepada Al-Quran kalau bukan kita? Kalau kita tak buat dakwah, siapa lagi nak buat dakwah? Kalau kita tak selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang ada sekeliling kita ini daripada terjerumus dalam neraka jahanam, siapa lagi nak selamatkan mereka? Tidak ada. So kita lah yang bertanggungjawab untuk memikul amanah Al-Quran ini. Yang mana Allah SWT kata, kuntum khaira ummah. Kamu ni adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kerana kamu berterusan mengajak manusia kepada Allah SWT, kepada benda yang ma'ruf. Sebesar-besar ma'ruf adalah mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah SWT. Dan ma'ruf yang umum adalah benda-benda yang baiklah, benda-benda yang mendatangkan pahala dan amal-amal soleh. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu masih lagi berterusan mencegah manusia daripada kemungkaran. Dan sebesar-besar kemungkaran adalah mensyirikkan Allah SWT. Kita menghalang manusia daripada mensyirikkan Allah SWT, membuat benda-benda khurafat, menghalang manusia daripada membuat benda-benda bid'ah. Dan juga kita menghalang manusia daripada apa-apa sahaja perkara-perkara yang keji, maksiat, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Bahkan kita tegur juga kalau ada di antara kita ni buat benda-benda yang makruh ataupun benda yang harus tapi tak sepatutnya berlaku. Contoh, ada orang yang tak ada common sense. Di dalam Islam tidak adalah masalah orang tak common sense ni berdosa kan. Tapi sebagai adab ni perlulah kita kena ada common sense dan kena ada concern lah. Dan contoh, kita berada dalam rumah kawan kita, takkan nak duduk lama-lama kan. Sebagai common sense, kita beredar dengan cepat bila dah habis urusan kita dengan kawan kita, dengan orang yang kita ziarahi. Itu adalah common sense. Tak berdosa bukan duduk lama kan. Tapi secara adab ni. Jadi kalau kita nampak orang tu tak beradab, kita tegur. Walaupun benda yang dia buat tu tak salah pun di sisi syariat. Tapi perlu ditegur sebagai mengajak kepada yang aula. Bahkan kita dapat pahala sebab kita mengajar dia menjadi orang yang beradab. Dan benda tu menjadi sebab manusia suka dan cinta kepada dia. So, apa-apa saja yang mendatangkan kebaikan, walaupun benda tu tak wajib pun untuk disuruh kan, tapi benda tu mendatangkan pahala kepada kita, insya-Allah. Man dalla ala khairin dan kafa'ilih. Nabi SAW kata, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, apa-apa sahaja kebaikan, dia bukan hanya perkara yang ma'ruf kan. Maksudnya benda yang ma'ruf ni benda-benda yang mendatangkan pahala kan. Bahkan benda yang baik, benda yang baik, contoh apa benda yang baik itu beradab kan, dia tak mendatangkan pahala pun. Kecuali benda tu ada dalam nas lah yang mendatangkan pahala apa semua kan. Dan insya-Allah kalau seorang tu menjadi seorang yang baik, insya-Allah dia berpahala lah kan. Benda tu tak adalah besar sangat pun kalau tak buat kan. Tapi kalau buat, itu lebih baik. So kita dapat pahala. Kafa'ilih kata Nabi SAW, maka dia seperti orang yang buat tu. Kita yang menyuruh kepada kebaikan, maka kita mendapat pahala seperti orang yang dah buat. Wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah SWT. Kau masih berterusan beriman dengan Allah SWT. So kita adalah umat yang terbaik. Sama-samalah kita mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, insya-Allah. So kita mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Insya-Allah kita akan cuba habiskan 5 ayat ni kalau sempat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surah Baqarah ni surah Madinah, surah Madaniyah.
yakni surah yang diturunkan di Madinah. Dan kelebihan surah ni sangat banyaklah. Kerana dalam surah ni ada 10 ayat yang utama. Yang mana Sam kata siapa yang baca 10 ayat yang ada dalam Al-Quran ini, siapa yang baca 10 ayat di dalam Al-Quran ini, maka dia akan selamat daripada musibah dan dia akan tidak diganggu oleh syaitan. Antaranya adalah apa 10 surah tu? Pertama adalah 5 ayat pertama, iaitu ayat yang pertama hinggalah ayat yang kelima. Kemudian 3 ayat yang berada di tengah, iaitu ayatul kursi dan 2 ayat seterusnya, iaitu ayat kursi dengan la ikraha fiddin dengan Allah waliyul ladzina amanu. 3 ayat tu. Kemudian 2 ayat terakhir ataupun 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir di dalam akhir surah Baqarah, iaitu amanar rasul dengan la yakallifullah nafsan illa wus'aha. Ada yang kata lillahi ma fis samawati wal ard tu termasuk juga. So total dia adalah 10 ke 11 ayat lah. So ke 10 ayat ni adalah ayat yang utama. Yang mana siapa yang baca 10 ayat ni insya-Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini di dalam rumahnya pada siang hari, maka syaitan tak akan masuk rumah dia selama 3 hari. Dan sesiapa yang baca surah Baqarah ni pada waktu malam di dalam rumah dia, maka syaitan tidak akan masuk dalam rumah dia selama 3 malam. So ini adalah antara kelebihan surah Al-Baqarah. Dan apa yang hebatnya surah Baqarah ni adalah Allah SWT memulakan kenapa ayat-ayat yang 10 ni sangat utama kan. Kalau dibaca syaitan tu lagi bertempiaran kan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW kata siapa yang membaca surah Baqarah atau membaca ayatul kursi dalam rumah dia, syaitan akan lari bertempiaran daripada tempat tu dalam keadaan terkentut-kentut. Betapa takut syaitan dengan ayat ni. Dengan ayat yang ada dalam surah Baqarah. Apa yang hebatnya dalam surah Baqarah ni? Dan apa yang hebatnya ayat yang kita akan bincangkan ni? So kita akan bincangkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Antara kehebatan surah Baqarah ni dimulakan dengan Alif Lam Mim. Itu antara mungkin sebab hebatnya ayat-ayat yang ada dalam surah Baqarah ni, kerana dimulakan dengan Alif Lam Mim. Ayat yang mana ayat yang kita tak tahu apa maksud dia. Huruf permulaan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya the beginning letters. Dia ada the beginning letters. Maksudnya huruf-huruf permulaan. Huruf-huruf permulaan ni biasanya dengan alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, ta ha ta sin, dan ta sin mim, dan ha mim dan sebagainya lah. Jadi apa function ayat ni? Ulama membahaskanlah. Yang pertama, kita tak tahu maksud. Itu sudah pastilah. And kita tak tahu apa maksud huruf-huruf ni. Dan yang kedua, huruf-huruf ni hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Dan dia merupakan, ulama memberitahu bahawasanya alif lam mim ataupun huruf-huruf yang lain yang berada di permulaan surah, dia adalah tanda-tanda mukjizat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya kita tak ada kuasa untuk memahami Al-Quran kecuali dengan izin Allah SWT. Dan huruf ni adalah huruf yang khusus, hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Dan yang ketiga, apa maksud dan apa yang kita dapat fahami, kita dapat tadabburi daripada
Alif Lam Mim. Ulama memberitahu antara function dan hikmah kenapa adanya huruf-huruf begini dalam Al-Quran, dia menjadi bukti. Iaitu adalah dia menjadi bukti bahawa Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Sebab ada orang mempersoalkan kenapa Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab kan. Ada yang menuduh bahawa Nabi SAW ni menciplak kan, mengambil ayat-ayat Quran ini daripada Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab ahli kitab yang lain, yang kemudian Nabi SAW olah di dalam bahasa Arab. Jadi ia menjadi bukti dan menjadi hujah kepada mereka-mereka yang mendakwa demikian dengan adanya huruf-huruf begini. Bahawasanya Nabi SAW tidak menterjemahkan Al-Quran ini daripada mana-mana kitab. Dan inilah asalnya. Al-Quran inilah the original version yang mana tidak ditiru daripada mana-mana kitab. Yang mana memang langsung direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hikmah daripada Alif Lam Mim. Dan juga the beginning letters yang lain. So itulah hikmah dia. Bahawasanya Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam bahasa Arab? Mungkin insya-Allah kita akan bincangkan di lain topik, di lain tempat, insya-Allah lain masa. Tapi sebelum ni saya pernah ceritalah kan kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Dia ada dalam surah kalau tak silap dalam surah An-Naml. Kan inna anzalna dan juga dalam surah Yusuf. Kan inna anzalna al-Quran Arabiyan. Kan kalau tak silap kan, tak ingat dah dia punya ayat dia macam mana. Tapi Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Saya tak ingat permulaan dia apa kan. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Saya buka dulu. Okay, surah Yusuf. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu dia. Antara sebab kenapa Allah SWT menurunkan inna, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkannya. Nya tu rujuk kepada apa? Merujuk kepada tilka ayatul kitabil mubin tadi. Iaitu tilka itulah ayat iaitu ayat-ayat al-kitab, kitablah, ayat-ayat daripada kitab al-mubin yang jelas lagi nyata. Dan Alif Lam Ra, dan itulah ayat-ayat kitab yang jelas lagi nyata. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, ayat-ayat kitab yang jelas dan nyata ini, Qur'anan Arabiyyan, yang berbentuk Quran, berbentuk bacaan. Kenapa Al-Quran disebut Quran? Quran ni berasal daripada qara'a, iaitu membaca. Qara'a yaqra'u, Quran. Quran maksudnya bacaan. Maksudnya Quran ni adalah dibaca. Dia bukan hanya didengar tapi dibaca. Qur'anan Arabiyyan. Dia dibaca, maksudnya dibaca, ditilawahkan. Quran je satu-satunya kitab yang ditilawahkan. Yang mana tidak ada kitab-kitab yang sebelum Quran ini ditilawah. Dia tidak ditilawahkan. Ada tilawah, tapi tilawahnya tidak semukjizat Quran. Kalau siapa-siapa pernah dengar gospel punya nyanyian, itu nyanyian-nyanyian daripada kitab-kitab Injil orang Kristian kan, nyanyian Psalms, nyanyian-nyanyian yang ada dalam kitab Zabur, mengikut dakwaan mereka lah. Kita tak tahu adakah ia benar-benar Zabur ataupun tidak.
Dan kita melihat para pendeta-pendeta Yahudi membaca, mentilawahkan, kononnya mentilawahkan, menyanyi-nyanyikan ayat-ayat Taurat. Dan kita mendapati alunan bacaan mereka tidak seindah Al-Quran. Tidak semukjizat Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran disebut Quran. Kitab yang dibaca dan ditilawahkan. Yang mana Quran ni adalah satu-satunya kitab yang apabila dibaca, dia mengeluarkan alunan yang sedap dan indah, yang walaupun orang tu tak faham makna Al-Quran tu, tapi ayatnya sampai ke lubuk hati manusia yang mendengar. Apatah lagi kalau memahami, lagi memberi kesan kepada orang yang mendengar Al-Quran. So, apa tujuan Allah SWT menurunkan Quran yang berbentuk bacaan ini di dalam bahasa Arab, Arabian? Kenapa dalam bahasa Arab? Allah bagi jawapan direct. Kat situ terus Allah bagi jawapan, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berakal, kamu berfikir. Kenapa? Kerana bahasa Arabnya bahasa yang kompleks, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling kaya. Bayangkan nak kata satu benda. Contohnya apa? Contohnya hujan. Hujan ni dia ada dua nama setakat yang saya tahu. Hujan ni satu dipanggil matar. Satu dipanggil matar. Dan satu lagi dipanggil ghais. Apa beza ghais dan apa beza matar? Walhal dia bermaksud hujan. Tapi perbezaan istilah dalam bahasa Arab itu, penjenamaan di dalam bahasa Arab itu membawa maksud yang berbeza. Walaupun dia hujan, tapi bila menggunakan nama yang berbeza, maka istilahnya berbeza dan kefahamannya berbeza. Kalau contoh ghais. Ghais ni biasanya digunakan untuk hujan yang memberi manfaat. Biasanya ghais ni adalah hujan yang apa orang kata, yang rintik-rintik, hujan yang renyai-renyai, gerimis, itu ghais. Yang mana hujan yang gerimis ini dia memberi manfaat kepada tanam-tanaman. Tapi kalau matar dia adalah hujan yang lebat mencurah-curah. Bahkan kadang-kadang hujan yang lebat ini memberi mudarat, sehingga banjir, sehingga mematikan tanaman, bahkan mendatangkan ribut dan taufan dan sebagainya, membawa bencana. Bahkan perkataan matar, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan matar ini, dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk ayat azab. Fa anzalna alaihim matara. Sesungguhnya kami, maka kami telah menurunkan ke atas mereka ini matara. Hujan yang sangat lebat, yang menghancur dan membinasakan, mencelakakan mereka. Tapi ghais ni kalau tak silap tidak ada dalam Al-Quran, tapi dia ada dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW istighathah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan hujan, ghais. Madinah pernah kemarau untuk beberapa lama, maka Nabi SAW minta dengan Allah SWT dengan melaksanakan dua rakaat solat istighathah, solat meminta hujan. Istighathah tu maksudnya meminta hujan. Dia berasal daripada ghais. Ghais ni maksudnya hujan yang memberi manfaat. Jadi hujan ni dia ada dua, dia hujan tu hujan, tapi bila disebut dalam bahasa Arab tu ghais, kita tahu dah, ghais ni adalah hujan yang memberi manfaat. Matar, hujan yang lebat. Ada lagi satu nama, satu panggilan lagi, iaitu said. Said pun hujan. Dan hujan yang umum lah. Kita tak tahu hujan tu, kalaulah hujan tu kita tak tahu yang memberi manfaat ataupun tidak, maka dipanggil said. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW melihat hujan yang turun, Nabi SAW baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ia adalah sayyiban nafi'an, hujan yang memberi manfaat.
Jadi bayangkan betapa kayanya bahasa Arab ni. And satu perkataan dia dah mendetailkan segala benda. Dia berbeza kalau dia terjemahkan dalam bahasa lain dia akan jadi panjang. So sebab itulah bahasa Arab ni dia ringkas tapi dia explain everything. Sebab itulah Al-Quran ni kalaulah dia tidak diturunkan dalam bahasa Arab, mungkin dia akan setebal ni kitab ni Riyadhus Shalihin ni mungkin tebal lagi kot. Kan insya-Allah. Kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun kalaulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Melayu mungkin lebih detail dan lebih sebab dia tak mampu nak mendetailkan dalam keadaan ringkas. Tapi Quran dia mampu mendetailkan dalam setebal ini sahaja. Bayangkan, subhanallah. So, kenapa bahasa Arab ni dia kompleks? Dan tujuannya adalah supaya manusia ni berfikir. Dan bila dia details dalam keadaan singkat, dalam keadaan ringkas, maka manusia senang untuk berfikir. Maka dia tidak mengambil masa yang lama untuk berfikir, untuk mencerna dan menghadamkan segala wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. So itulah dia mukjizat Al-Quran. So alif lam mim ni adalah salah satu daripada tanda mukjizat Al-Quran. Seterusnya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalik ni maksudnya itu. Dan itu. Kalau ini kita panggil hadha. And contohnya hadzal Quran, ini adalah Quran. Ataupun Quran ini. Hadza Quran, ini adalah Quran. Ataupun hadzal Quran dengan ada alif lam ma'rifah dekat depan dia. And hadzal Quran maksudnya Quran ini. Kalau zalika maksudnya itu. Okay, zalikal kitab. Kitab itu. Zalikal kitab, kitab itu. Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan kitab ini, kan betul? Kalau kita tengok dalam terjemahan Melayu, mereka menterjemahkan kitab ini. Ini adalah kitab. Jadi kenapa dalam ayat ini Allah memilih perkataan zalik bukan hadza? Allah SWT tak kata hadzal Quran, hadzal kitabu la raiba fihi. Allah SWT tak sebut. Allah kata zalikal kitab. Zalikal kitab. Ulama membahaskan kenapa zalik. Mereka membahaskan dan mengeluarkan jawapan. Hasil dari perbahasan itu mereka menemui jawapan bahawasanya zalik ni maksudnya adalah nak menunjukkan Quran ini tinggi. Kalau benda yang tinggi kita akan kata zalik. Contoh saya kata zalika misbah, itu adalah lampu. Atau zalikal misbah, lampu ini. Zalikal mirwahah, kipas itu kan, lampu itu, kipas itu. Zalikal rajul, lelaki itu. Maksudnya benda yang berada tinggi, jauh daripada pandangan kita, jauh daripada capaian kita. Ialah zalik. Zalikal kitab, itulah kitab. La raiba fihi, yang mana tidak ada keraguan sedikit pun. La, tidak ada, raiba, keraguan, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, padanya. Dan fi pada hi itu adalah berasal daripada huwa, iaitu dia ataupun nya, padanya. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan ini Al-Quran yang mulia ini tidak ada sedikit pun keraguan. Dan tidak ada keraguan itulah dia menjadi hudal lil muttaqin. And huda sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Huda maksudnya petunjuk. And hudal lil muttaqin, li bagi al-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. And lil muttaqin bagi orang bertakwa. Al-muttaqin orang yang bertakwa. Jadi dia adalah sumber hidayah
bagi orang yang bertakwa. So, siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, siapa yang menjalani hidup dia dengan niat untuk mentaati segala perintah Allah SWT, untuk menjauhi segala larangan Allah SWT, untuk menjadi seorang yang bertakwa, maka Al-Quran inilah sebagai petunjuk dia. Jadi Al-Quran ini bermanfaat untuk semua orang. Tapi manfaat itu tak akan didapati kalau satu orang itu tak bertakwa pada Allah. Ada orang dia tahu Quran ni bermanfaat, dan memang Quran ni bermanfaat pun untuk dia. Tapi Quran tu tak akan benar-benar bermanfaat kalau dia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Dan bagaimana dia nak beramal dengan perintah Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran ini kalau dia tak takwa kepada Allah SWT. Sebab yang menggerakkan dia kepada amal adalah takwa. Sebab maksud daripada takwa itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mentafsirkan takwa. Ada orang tanya Umar, apa tu takwa? Orang tanya Umar, apa tu takwa? Kata Umar radhiyallahu anhu, kalaulah kamu menjalani satu jalan yang tidak ada onak duri, apa yang kamu akan buat? Orang tu kata, aku akan terus jalan tanpa aku fikir apa-apa. Kemudian Umar tanya, kalaulah kamu menjalani satu jalan yang mana jalan itu dipenuhi oleh onak-onak duri, apa yang kamu buat? Maka sahabat tu, orang yang bertanya tu akan jawab, dia jawab, aku akan angkat aku akan lipat seluar aku akan singsing lengan, singsing lengan baju aku ni, dan aku tempuhi dengan hati-hati, dan aku tempuhi dengan penuh susah payah. Maka Umar kata, itulah takwa. Maksudnya apa? Kita lalui kehidupan ini dengan penuh mentaati perintah Allah SWT, dengan penuh hati-hati, dan dengan penuh struggle, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh susah payah untuk menjauhi segala onak-onak duri. Dan onak-onak duri itu adalah dosa-dosa dan maksiat yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Yang mana bila kita terlanggar onak-onak duri itu, dia akan melambatkan kita untuk menyampaikan kita kepada destinasi tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang tak sampai sebab terlalu banyak duri dilanggar, akhirnya dia dah luka dan dia tak mampu nak teruskan perjalanan, akhirnya dia jauh sejauh-jauhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Al-Quran ni dia manfaat untuk siapa? Dia manfaat untuk semua. Tapi dia benar-benar bermanfaat bila mana satu orang tu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang kafir pun mereka mendapat manfaat daripada Quran walaupun mereka tak bertakwa. Bagaimana pula dengan orang yang tak bertakwa? Orang yang tak bertakwa, kalau dia tahu ini Quran yang bermanfaat dan dia membuka Al-Quran ini dan dia mentadabburi Al-Quran ini, walaupun tidak ada satu ulama pun yang berada di hadapan mereka untuk menjelaskan Al-Quran kepada mereka, tapi setelah mereka mentadabburi sendirian dan mereka melihat betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mendapat hidayah juga pada waktu itu. Dan mereka menjadi orang yang bertakwa setelah mereka mendapat hidayah. Bayangkan orang yang tak beriman dengan Allah SWT mentadabburi Al-Quran. Yang kita pernah dengar kan, selalu dengar kisah-kisah para saintis. Para saintis barat kan, orang-orang kafir daripada Jepun, daripada Eropah, apa semua segala macam tempat, bila mereka mengkaji Al-Quran. Apa maksud kaji? Kaji itu adalah mereka mentadabburi Al-Quran kan. Mereka cuba memahami Al-Quran dan tidak ada satu ulama pun di hadapan mereka untuk explain. Dan dalam keadaan macam tu pun mereka mendapat hidayah, mereka masuk Islam. Maka apatah lagi kita orang Islam. Kita orang Islam yang dikelilingi oleh para ulama kan, insya-Allah kan. Kita tak adalah susah sangat jumpa ustaz tu, ustaz ni kan untuk tanya tentang masalah-masalah agama kan. Kalau kita tak faham kan. Takkan kita tak faham Al-Quran, takkan kita tak tadabbur Quran. Orang kafir yang tak ada hidayah dapat hidayah disebabkan mentadabbur Quran. Apatah lagi kita, sudah pasti bertambah hidayah dan bertambah takwa pada Allah. Bahkan dia Quran yang memberi manfaat kepada orang yang tak bertakwa sehingga dia dapat hidayah dan sehingga dia menjadi orang bertakwa. Betapa ramai saintis-saintis barat mereka mengkaji Al-Quran
mereka mentadabburi Quran, mereka mendapat hidayah, masuk Islam, dan kemudian mereka menjadi Muslim yang baik dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dia mukjizat Al-Quran. Jadi setelah kita melihat betapa hebatnya Al-Quran ni, kenapa kita masih lagi tak mahu mengambil manfaat daripada Al-Quran? Kenapa masih lagi kita tak nak jadi orang bertakwa? Padahal Al-Quran ni betapa mukjizatnya Al-Quran. Orang kafir dapat hidayah kerana Al-Quran. Takkan kita tak dapat hidayah? Betapa ruginya kalaulah kita ni orang Islam ni yang paling dekat dengan Al-Quran. Al-Quran depan mata kita. Setiap hari Al-Quran ada depan mata kita. Tinggal buka dan baca sahaja. Itu pun kita tak dapat manfaat. Betapa celaka, betapa ruginya kita. Dan orang kafir kat sana tu lebih beruntung daripada kita. Sebab apa? Mereka dalam keadaan mereka susah jumpa Quran, and kemudian setelah mereka jumpa Quran, mereka kaji, mereka masuk Islam, mereka lebih beruntung daripada kita yang mana Al-Quran ada depan mata kita. Tapi kita tak tadabbur, kita tak cuba amal, tak cuba faham. Allahul musta'an. Moga Allah SWT bagi hidayah kepada kita semua, memberi taufik kepada kita semua untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai gadget kita, insyaAllah. Kemudian Allah SWT describe secara detail lagi siapakah dan apakah sifat orang bertakwa ini. Para sahabat mentafsirkan takwa itu adalah orang yang beramal dengan segala perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itulah takwa. Tapi benda yang obvious yang kita boleh nampak daripada orang takwa ni, walaupun dia menjauhi segala larangan, dia beramal segala perintah Allah, tapi ciri-ciri utama yang ada dalam maknanya orang bertakwa ni, dia mesti ada sifat-sifat ini. Walaupun dia amal semua perintah Allah, dia cuba beramal dengan segala perintah Allah, dan dia cuba menjauhi segala larangan Allah, insya-Allah mungkin ada orang yang mampu menjauhi segala larangan Allah. Ada orang yang mampu melaksanakan semua perintah Allah. Tapi ada orang tak mampu. Adakah dia tak bertakwa? Mungkin dia bertakwa juga. Tapi macam mana kita nak tahu dia ni bertakwa atau tidak? Allah describe siapa orang bertakwa ni dengan amalan-amalan yang paling obvious. Maksudnya siapa yang ada sifat ni, dia adalah orang bertakwa. Dan biasanya orang bertakwa ni ada sifat-sifat ni. Apa sifat dia? Ayat yang ketiga Allah SWT kata, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. And alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina isim mausul, and alladzina orang-orang yang, ataupun diterjemahkan iaitu orang-orang yang. Allazi itu maksudnya orang-orang yang ataupun yang. Alladzina yu'minuna, beriman. Mereka beriman. Mereka beriman dengan apa? Bil ghaib. Bi dengan al-ghaib, dengan perkara-perkara yang ghaib. Apakah benda yang ghaib? Apakah perkara yang ghaib? Salah satunya adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok rukun-rukun iman, semua ghaib. Betul tak? And rukun yang pertama adalah beriman dengan Allah. Allah kita boleh nampak ke tak? Tak, kita tak nampak Allah. Tapi kita yakin tak? Kita beriman tak Allah wujud? Ya, kita beriman. Maksudnya kita beriman dengan benda yang ghaib. Malaikat, kita nampak tak? Beriman dengan malaikat. Kita tak nampak. Dan kita beriman. Maksudnya kita beriman dengan benda yang ghaib. Kitab yang ada depan mata kita hanyalah Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, kita tak pernah tengok pun. Dan kalau ada depan mata kita sekalipun, itu pun belum tentu betul-betul original version. Maksudnya, kita beriman dengan benda yang ghaib. Kita yakin Taurat yang benar-benar, yang version original tu pernah wujud suatu ketika dahulu. Injil dalam bentuk original version pernah wujud suatu ketika dahulu. Zabur pernah wujud suatu ketika dahulu dalam keadaan original version. Dan kita tak pernah lihat benda, tapi kita beriman.
Bahkan kalau kita jumpa dengan padri-padri Kristian, kita jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi, mereka kata dalam Taurat sekian-sekian, mereka kata dalam Injil sekian-sekian. Kita tak kata kami terus percaya dan kami tak menolak. Kami tak percaya bulat-bulat dan kami tak tolak. Kami beriman dengan apa yang Allah telah datangkan. Apa yang di sisi Allah benar. Sekadar itu. And kita tak ada kata, oh kamu ni ayat ni tak betul. Tak, kita tak kata. Kita hanya tawakuf. Wallahu alam, dakwaan kamu mengatakan ini ayat Taurat, dakwaan kamu kata ini adalah ayat Injil. Itu urusan kamu. Tapi kalaulah benar daripada Allah, kami beriman. Dan apa daripada Allah semua benar. Tapi kami tak menerima bulat-bulat apa yang kamu sampaikan kerana tidak ada dalil yang jelas bahawasanya Taurat yang kamu bacakan ini benar-benar Taurat yang asli, dan kami tak menerima bulat-bulat kerana ayat Injil yang kamu datangkan ini benar-benar ayat daripada Injil yang asli. Kita habis kat situ. Maksudnya benda gaib kan. Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli itu benda gaib. Tapi kita beriman. Kita kata semua datang daripada Allah, itu adalah benar. Kami beriman. Kemudian Rasul. Kalau zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka tak pernah bertemu dengan Isa, mereka tak pernah bertemu dengan Ibrahim, mereka tak pernah bertemu dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Tapi mereka beriman dengan Nabi Ibrahim, mereka beriman dengan Nabi Isa, dan mereka beriman dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Mereka beriman, mereka percaya. Mereka tak pernah bertemu. Dan itu adalah benda yang gaib. Dan kemudian hari kiamat apatah lagi. Qada dan qadar apatah lagi. Kita tak pernah melihat benda tu. Kita tak akan dapat melihat masa depan. Kita tak akan melihat. Kita tak akan tahu takdir kita bagaimana. Kita tak akan tahu hari kiamat tu bagaimana. Kecuali apa yang kita dengar. Dan apa yang kita dengar, itulah keimanan kita. Apa yang Nabi SAW beritahu kepada kita, itulah keimanan kita. So, orang yang bertakwa ni, sifat dia yang pertama adalah mereka beriman dengan benda yang gaib. Walaupun mereka dipersoal, kenapa kamu beriman dengan Allah? Apa bukti Allah ni wujud? Kamu tak pernah melihat Allah pun. Kenapa kamu solat menghadap dinding kan? Dinding itu apa? Dinding itu Tuhan kamu ke? Mana ada Allah kat dinding tu? Kenapa kamu keliling Kaabah? Kenapa kamu tawaf Kaabah? Kenapa kamu berkiblatkan Kaabah? Dalam Kaabah tu mana ada Allah pun? Adakah Allah tu Kaabah kan? Dan macam-macam persoalan lah. Tapi kita tetap teguh. Kerana kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah orang yang bertakwa. Dan kesan daripada iman yang gaib ni, mereka membawa kepada kesan-kesan dalam kehidupan mereka. Apabila mereka mendengar janji-janji Allah, contoh, didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah berkaitan dengan kelebihan orang-orang soleh, kelebihan beramal baik, mereka bersungguh-sungguh kan. Sari'u wa sari'u ila maghfiratin min rabbik. Mereka ni adalah orang yang bersegera dengan pengampunan Allah SWT kan. Was-sabiqun nafil khairat. Kan dalam ayat lain mereka adalah as-sabiquna bil khairat. Mereka ni adalah orang yang bersegera dengan kebaikan. Mereka adalah bersegera dengan kebaikan. Mereka segera kebaikan. Sebab apa? Mereka tahu janji-janji Allah dalam Quran. Allah janjikan syurga kepada mereka yang bersegera kepada kebaikan. Allah janjikan pengampunan kepada mereka yang bersegera kepada kebaikan. Allah janjikan syurga kepada sesiapa yang menafkahkan diri dia dan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan syurga kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, yang mati di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah, yang membunuh di jalan Allah. Jadi orang bertakwa ni, antara tanda-tanda dia buat kebaikan dengan sungguh-sungguh, dengan bersegera. Sebab dia yakin dengan janji Allah. Dia dengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata macam ni, terus buat. Sebab dia yakin dengan janji-janji Nabi SAW.
Dan ini adalah orang bertakwa. Sifat orang bertakwa ni pertama, dia yakin sungguh-sungguh dengan benda yang gaib. Dia yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah dan Rasul dia. Dan sifat yang kedua adalah wa yuqimunas salah. Wa dan yuqimun adalah mereka mendirikan as-salah, salat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebut wa yusallunas salah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka tidak membuat solat? Kenapa mereka tidak bersolat? Kenapa Allah SWT tak sebut mereka bersembahyang? Mereka bersembahyang. Jadi kenapa Allah SWT tak sebut mereka ini bersembahyang? Kenapa Allah SWT sebut wa yuqimunas salah? Mereka mendirikan, menegakkan salah. Kat sini banyak perbahasan ulama, bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, apa maksud? Ibn Abbas pernah mentafsirkan, Abu Qatadah pernah mentafsirkan apa maksud iqamatus salah. Apa maksud iqamatus salah? Maksud iqamatus salah ni adalah mendirikan salat. Dan apa maksud mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh. Itu maksud yuqimunas salah. Mengerjakan salat di awal waktu, melaksanakan salat dengan penuh khusyuk dan khuduk, dengan penuh perhatian, dengan penuh tawajuh, dengan penuh memberi perhatian, dengan penuh memberi dengan penuh mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan Allah berada di hadapan aku dan Allah sedang melihat aku sekarang berada di hadapan Allah. Jadi sekualiti inilah solat yang diberi nama, yang diberi istilah iqamatus salah, mendirikan solat. Yuqimunas salat, mereka mendirikan solat. Maksudnya orang bertakwa ni bukan sahaja bersembahyang, tapi mereka ini yuqimunas salah. Orang yang benar-benar mendapat manfaat daripada Al-Quran ini, yang benar-benar mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar disifatkan sebagai orang muttaqin, orang yang bertakwa, salah satu sifat mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam solat. Kalau dengar azan dia terus tutup laptop dia terus tinggalkan segala pekerjaan dia, dia terus tinggalkan meja kerja dia terus bangun daripada tidur dia kan. Segera kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang laki-laki mereka mengerjakan salat berjemaah di masjid di mana azan diazankan. Dan itulah dia. Dan itulah sifat orang yang bertakwa pada Allah SWT. Kalau betul-betul dia tu bertakwa, kalau kita nak tengok dia bertakwa ke tidak. Yang pertama, dia yakin dengan janji Allah dan janji Rasul. Dan yang kedua, dia adalah orang yang betul-betul jaga solat, betul-betul jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang yang bertakwa. Itu urusan dia dengan Allah SWT lah. Yuqimunas salah adalah hubungan dia dengan Allah SWT. Manakala sifat yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan dia dengan manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat orang yang bertakwa yang ketiga. Dan wa mimma, daripada apa? Min dia sebenarnya terdiri daripada dua perkataan sebenarnya, mimma, tapi dia disekalikan. Dia sebenarnya mim nun. Min maksudnya daripada, ma maksudnya apa, mimma daripada apa. Razaqnahum, razaqna maksudnya kami telah rezekikan. Dia berasal daripada razaqa. Razaqa yarzuqu. Razaqa telah memberikan rezeki, yarzuqu memberi rezeki. Razaqna kami telah memberi rezeki. Razaqnahum kami telah memberi rezeki kepada mereka. Hum tu maksudnya mereka. Razaqnahum and kami telah rezekikan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infak, mereka belanjakan, mereka sedekahkan. And yunfiqun berasal daripada anfaqa yunfiqun.
Anfaqa yunfiqu. Anfaqa telah berinfak, telah memberi rezeki, telah memberi sedekah, telah berbelanja. Yunfiqu, sedang ataupun akan memberi sedekah ataupun berinfak ataupun belanja. Yunfikun, mereka sedang maksudnya mereka tak putus-putus. Kenapa Allah SWT memberi perkataan yunfikun? Allah datangkan dalam fi'il mudhari'. Allah tak datangkan dalam fi'il madi. Begitu juga ada yuqimunas salah. Walhal Allah SWT boleh je sebut wa aqamus salah. Dan aqamu tu adalah bentuk madi. Yuqimun bentuk mudhari'. Kenapa Allah sebut dalam bentuk mudhari'? Yuqimunas salah dalam bentuk mudhari'. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam bentuk mudhari'. Yunfiqun dalam bentuk mudhari'. Kerana apa? Kerana fi'il mudhari' ni dia membawa maksud sedang atau akan. Dia bukan telah. Maksudnya kalau dah buat kerja tu khalas, dah habis dah settle tak. Dia bukan dah habis tak. Dia berterusan. Dia sama ada sedang berjalan sekarang ni ataupun dia akan berlaku. Maksudnya tak habis-habis. Dia sedang berlaku dan dia akan berlaku lagi. Maksudnya dia berterusan. Continuously kan. Continuously tense kan. Kalau kita belajar dalam bahasa Inggeris, dia adalah continuously tense. Dia adalah kata kerja yang berterusan sampai bila-bila. Maksudnya sifat orang yang bertakwa dia tak habis-habis menjaga salat dia. Dia tak habis-habis, dia tak berhenti-henti menjaga hubungan dengan Allah. Dan dia tak henti-henti untuk menjaga hubungan dengan manusia. Dia tak henti-henti untuk buat kebaikan. Dia tak henti-henti nak bagi infak kepada orang-orang yang kesusahan, kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang miskin, kepada orang fakir. Jadi sifat orang bertakwa ni dia tak boleh duduk diam kalau nampak orang susah. Kalau nampak jiran dia kelaparan, dia bagi. Walaupun dia sendiri tak ada duit. Walaupun dia sendiri tak adalah kaya sangat kan. Nak bagi makan hari-hari dekat semua orang. Tapi at least jiran dia sedang kelaparan. Jiran dia beras tak cukup. Dia bagilah 5 kilo beras setiap bulan kepada jiran dia. Ataupun kalau dia masak lebih, bagilah sedikit kepada jiran dia yang susah tu. Jadi itulah orang yang bertakwa. Kalaulah kita ni kan, satu orang yang berada dalam satu rumah, Allah rezekikan kita duduk dalam satu rumah. Yang mana tak semua orang Allah rezekikan ada rumah. Satu hakikat yang kita nak kena tahu adalah tak semua orang ada rumah. Wallahi tak semua orang ada rumah. Wallahi tak semua orang ada rumah. Jadi kejap ya, ada gangguan sikit. Wallahi tak semua orang ada rumah. Satu hakikat yang kita kena terima dan kita kena tahu. Dan kadang-kadang kita dekat tempat kita ni kat Malaysia apa semua kan, kita walaupun Malaysia pun ada benda tu kan, berlaku juga padahal kan. Cuma kita tak nampak, kita buta untuk melihat hakikat tu kan. Sebab kita terlampau senang kan, terlampau mewah kan. Kita rasa kita susah kan, walhal kita dah mewah dah sebenarnya kan. Satu hakikat yang kita kena terima dan kita kena tahu adalah tak semua orang ada rumah. Dan kadang Allah bagi rezeki kita ada rumah. Dan kita ada jiran-jiran yang jiran-jiran kita pun ada rumah juga. Di mana dalam keadaan tak semua orang ada rumah. Saudara kita, keluarga kita yang ada kat Palestin, Gaza terutamanya, mereka tak ada rumah. Tak semua di antara mereka tak ada rumah. Tak semua di antara mereka ada rumah. Rumah mereka dibom. Hari ni dah masuk
hari yang ke-146 mereka dijarah kan, dibom, dibantai, disembelih oleh Zionis la'natullah. Dalam keadaan kita ada rumah. Dalam keadaan keluarga kita di luar sana dibantai dengan tak ada rumah kan. Sekarang ni musim sejuk. Kalau bulan 1, bulan 12 tu lagi dahsyat lah. Dalam keadaan kadang-kadang negatif kan, Celsius. Dalam keadaan mereka kesejukan, ada di antara mereka mati kesejukan, ada yang di antara mereka frostbite kan. Siapa yang berada di negara-negara yang 4 musim ni, yang mana suhu dia sampai negatif ni, diorang faham lah kan bagaimana sengsara, seksanya kena frostbite. Anak-anak kecil yang frostbite kan. Tangan, jari-jari mereka, jari tangan dan jari kaki mereka kan kehitaman kan. Dan diorang tak dapat rasa lah tangan mereka sebab kesejukan yang melampau kan. Ada yang mati kan dalam kesejukan, tak ada ubah. Berlapik kan, kadang-kadang beralaskan kanvas sahaja kan untuk menahan diri mereka daripada kesejukan. Dalam keadaan itu Allah rezekikan kita ada rumah kan. Satu nikmat yang kadang-kadang kita tak hargai. Dalam keadaan kita ada rumah, dalam keadaan kita ada rezeki lebih, dapat masak kan. Dapat memasak, ada makanan dalam rumah kita setiap hari, kita dapat makan 3 kali sehari kan. Kadang-kadang ada di antara kita ni kan tak cukup makan kan. Ada jiran-jiran kita, mungkin ada orang-orang kampung kita yang tak cukup makan pun. Pernah tak kita tanya khabar mereka, bagaimana keadaan mereka? Pernah tak kita tanya khabar saudara-saudara kita kan, sepupu sepapat kita, yang mana mereka ni tak adalah senang sangat macam kita kan, duit tak adalah banyak macam kita. Contohlah kita ni kerja kerajaan kan, ada di antara family kita, keluarga kita, saudara mara kita ni tak ada kerja pun, menganggur kan. Kadang-kadang kerja kampung je. Ada yang toreh getah, ada yang potong rumput dan sebagainya kan. Ada yang menjaja tepi-tepi jalan kan. Berapa sennya diorang punya margin, berapa sennya diorang punya income kan setiap hari kan. Pernah tak kita tanya khabar mereka, bagaimana kehidupan mereka? Pernah tak kita memberi sedikit sebagai ihsan kita kan? Walaupun kita tak adalah kaya mana kan. Kalau kita tengok dalam surah Taubah kan, surah yang ke-9 ayat yang ke-121 kan. Boleh tengoklah terjemahan dia kan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Dan mereka tidak menginfakkan nafkah, satu infak, satu sedekah, saghiratan, sama ada kecil kan, au kabirat, saghiratan au kabiratan, ataupun besar. Wa yaqta'una wadiyah, dan mereka melalui, membelah wadi-wadi, membelah lembah-lembah di celah-celah bukit bukau, di celah-celah gunung gadang, illa kutiba lahum, kecuali mereka tidaklah mereka memberi infak, sama ada kecil ataupun besar, tidaklah mereka ini berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan melalui celah-celah bukit, lereng-lereng gunung, melainkan Allah mencatatkan kepada mereka amalan saleh. Illa kutiba lahum ahsana ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Kalau kita tengok ayat tu, Allah SWT mulakan perkataan saghirah, dan tidaklah mereka menginfakkan walaupun sikit, sama ada kecil, saghirah. Allah sebut perkataan kecil dulu, saghiratan au kabirah, baru Allah SWT sebut perkataan besar, baru Allah SWT sebut kabirah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam nak berinfak, jangan tunggu kaya. Dalam nak buat baik, jangan tunggu ada banyak duit. Jangan tunggu ada bisnes, jangan tunggu ada company, jangan tunggu dah daftar SSM ataupun belum. Jangan tunggu dah ada kerja tetap ataupun belum. Jangan tunggu dah dapat
offer kerja ataupun belum. Jangan tunggu dapat naik pangkat ataupun belum. Tapi mulai daripada sekarang lah kita kena infak. Kalau lah kita tak infak sekarang, bila kita nak infak? Dalam mimpi sahaja kita boleh berinfak. Wallahi, kalau lah orang yang ada sifat tangguh-tangguh dalam nak memberi infak, percayalah orang macam ni, kalau dia ada banyak duit macam Qarun dan Fir'aun sekalipun, tetap dia takkan infak. Wallahi, orang macam ni mimpi sahaja, sembang sahaja. Jadi kita ni, kalaulah kita nak betul-betul nak jadi orang yang bertakwa, betul-betul nak jadi orang yang baik, nak berinfak kan, semata-mata kerana Allah, mulakan dari sekarang. Kerana sifat itu tak akan dibina kalau kita tak bina daripada sekarang. Daripada kita ada saghirah yang kecil inilah kita kena infakkan. Dan daripada kebiasaan kita hari inilah akan membiasakan kita bila mana kita dah ada duit, bila mana kita dah kaya nanti. InsyaAllah. Sifat akan melekat dalam diri kita bila kita dah kaya nanti, dan kita tak akan jadi sombong. Sebab kita memang benar-benar mengamalkan ayat Allah SWT. Allah kata saghirah dulu. Maksudnya apa? Jangan tunggu kaya. So walaupun kita tak kaya sangat, nampak jiran kita susah, nampak saudara-saudara kita yang tak berapa nak ada duit sangat, tolonglah, bagilah kan, sedikit sebanyak walaupun tak banyak. Anak-anak kan kadang-kadang tak cukup duit nak bayar yuran lah apa kan, bagilah sedikit kan. Contoh apa, dah masuk tahun baru kan, ada anak-anak yang baru masuk sekolah apa semua kan, kadang-kadang diorang tak ada duit nak beli baju, terpaksa pakai baju sekolah tahun lepas punya sebab tak ada duit nak beli baju, tak ada duit nak beli kasut koyak rabak pakai yang tahun lepas punya kan, melecet-lecet kaki kan. Kalau budak-budak kan, budak-budak sekolah rendah tu, mereka membesar kan. Kalau lah darjah 3 kan, bila dah masuk darjah 4, kasut yang darjah 3 dah tak muat dah. Dan kita akan melihat betapa sakitnya kaki anak-anak kecil tu pergi sekolah dalam keadaan, hari-hari pergi sekolah dalam keadaan memakai kasut, dalam keadaan terseksa. Pernah tak kita memikirkan concern tentang benda tu? Dan inilah sifat orang bertakwa. Mereka ada sifat concern. Mereka ada sifat nak berinfak. Apa yang mereka rezekikan, Allah tak kata kekayaan mereka. Allah tak kata wa min ghinaihim yunfikun. Mereka tak, Allah Ta'ala tak kata dan daripada kekayaan mereka berinfak. Allah kata wa mimma razaqnahum. Maksudnya daripada apa-apa saja yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infak. Apa sahaja mereka ada, mereka bagi, sikit ke banyak. Sebab ada mereka susah ke, mereka senang ke, mereka kaya ke, mereka miskin ke, walaupun mereka mungkin fakir juga pun, mereka berinfak juga. Itulah sifat orang yang bertakwa. Dan itulah dia. Dan itulah sifat orang yang bertakwa. Kata Nabi SAW, diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, hadis ni diriwayatkan, ditakhrijkan oleh diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak Al-Hakim. Kata Nabi SAW, man lam yahtamma bi amril muslimin. Sesiapa yang tidak yahtamma, yang yahtamma ni maksudnya tidak ambil berat, yang tidak ada concern, yang tidak ada common sense, yang tidak ada concern, tak ambil berat, tak prihatin, tak cakna. Man la yahtamma, orang yang tidak ada ihtimam, orang yang tidak ambil berat tentang apa, bi amril muslimin, bi dengan amri, urusan al-muslimin, orang-orang Islam. Maksudnya orang sesiapa yang tak mengambil berat tentang urusan-urusan ataupun masalah-masalah yang berlaku di kalangan orang Islam, falaisa minhum, kata Nabi SAW, maka laisa, bukan, minhum, min daripada hum, mereka. Maksudnya mereka bukanlah daripada mereka. Dia bukanlah daripada mereka. Siapa mereka tu? Kembali kepada muslimin tadi, iaitu orang Islam. Maksudnya siapa-siapa yang tidak ambil berat tentang masalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik tak payah jadi umat Muhammad pun. Dia tak layak pun jadi umat Muhammad sebab dia tak ambil berat tentang masalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inikah umat Muhammad?
Dia dah mengaku kan, mendakwa, dia berbangga bahawa akulah umat Muhammad. Tapi kenapa dia tak cakna? Tapi dia tak cakna, tak ambil berat, tak concern tentang masalah umat Islam. Dan keluarga kita di Palestin, adakah kita ambil berat? Masalah boykot saja pun kita persoal bahas dalam Facebook, bahas dekat WhatsApp lah, apalah kan. Bergaduh sama sendiri. Tapi masalahnya apa yang kita dah buat untuk saudara kita kat Palestin? Isu boykot pun kita dah bising kan. Belum lagi isu nak kalaulah kerajaan Malaysia kita nak mengerahkan semua orang Islam ni keluar berperang kan. Belum lagi cerita pasal tu. Cerita pasal boykot pun dah bising kan. Macam apa kan. Cerita pasal kerja dekat McDonald pun bising. Cerita pasal kerja dekat Starbucks pun bising. Fikir tentang periuk nasi sendiri kan. Kita tak fikir tentang masalah family kita dekat Palestin sampai mengutip gandum-gandum, tepung-tepung yang ada atas tanah yang dah bercampur dengan tanah, bercampur dengan debu untuk jadikan roti. Memang kita concern dengan saudara-saudara kita yang ada kat Malaysia yang kehilangan kerja sebab tak dapat bekerja di Starbucks lagi, tak dapat bekerja dengan McD lagi, tak dapat bekerja di KFC lagi. Tapi adakah kita lebih concern tentang saudara kita yang kehilangan kerja ni melebihi daripada saudara kita, keluarga kita kat Palestin? Tidak. Kita lebih mengutamakan keluarga kita kat Palestin lagi. Walaupun of course kita kesian dekat saudara kita yang kehilangan kerja. Kita bantulah semampu mungkin kan. Mungkin kita boleh backupkan diorang ni dengan kerja-kerja lain. Mungkin kita boleh bagi mereka peluang-peluang bisnes yang lain bagi mereka yang kehilangan kerja ni. Of course kita concern juga dekat sini. Tapi adakah kita melebihi concern ini berbanding concern daripada saudara kita kat Palestin? Of course tidak. Kita lebih concern di sana. So matanglah dalam berfikir. Kan? Kalau boleh jadi bijak, kenapa nak jadi bongok kan? So itulah dia kan. So itulah sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Mungkin saya boleh bahaskan 3 je kot sifat-sifat ni. Mungkin baki lagi sifat-sifat orang bertakwa ni kita akan bahaskan minggu depan insya-Allah. Sebab sekarang pun dah lebih sejam insya-Allah. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. So Allah alam itu saja kot kan. Apa yang moral yang kita dapat fahami daripada 3 ayat pertama daripada surah Baqarah ni adalah itulah sifat orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa kena ada sifat-sifat yang disebut. Pertama, mereka yakin dengan janji-janji Allah. Mereka bersegera dengan kebaikan. Allah janji macam ni terus buat. Nabi janji macam ni terus buat. Kerana mereka adalah orang yang beriman dengan benda yang gaib. Wa yuqimus solat, mereka bersegera dalam menjaga solat mereka. Sangat-sangat menjaga solat mereka. Sangat-sangat melaksanakan, sangat-sangat menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan solat. Sangat menjaga hubungan mereka dengan Allah. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ini adalah orang yang sangat-sangat konsen dalam masalah umat. Dan itulah orang bertakwa. Dan orang bertakwa ni bukan hanya bertakwa untuk diri sendiri, bahkan dia adalah orang yang mengajak manusia yang lain kepada takwa. So Allah alam, moga-moga daripada sedikit sesi kita yang ringkas ni kan, moga-moga dia dapatlah membuka wawasan kepada kita untuk menjadi orang bertakwa. Dan insya-Allah habis sesi ni jomlah sama-sama menjadi orang bertakwa. Allah alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. InsyaAllah minggu depan insyaAllah. Allah alam, kita tutupi tadabbur dan pengajian bahasa Arab Al-Quran kita ini, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3 ni, dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.